Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pengenalan kepada etika. So, apa itu etika? Mari kita belajar. Etika ni prinsip moral. Dia adalah basically apa itu betul dan apa itu salah. Itu je etika tu. Okay, kita belajar lebih detail lah. Takkan kita belajar ni je kan. Lepas tu, kenapa etika dia penting? Sebab kita nak membina masyarakat yang berperibadi tinggi. Apabila masyarakat tu berperibadi tinggi, makanya kita akan hidup dengan harmoni dan pembinaan negara bangsa tu jadi mudah. Okey? So, kita nak belajar dalam acuan Malaysia, Malaysian Mole. Okey, acuan Malaysia tu kita ada 3. Okey? Pra-kolonial, kolonial dengan pasca-kolonial. Okey. Pra-kolonial sebelum negara kita dijajah. Okey. Kemudian kita pra-kolonial ni kita ada 2 perkara dalam dia. Adab dan adat. Ini adalah macam kita panggil fasa. So di 3 fasa tadi tu, so yang pertama pasca pra-kolonial, adab dan adat. Okey. So adab adalah budi pekerti, budi bahasa. So orang yang ada adab dengan orang tu beradab. Kalau orang tu tak ada adab, kita akan panggil dia biadab. Okey, adab ni adalah perkataan Parsi. So maksud dia adalah orang yang ada budi bahasa ataupun cara. Adat pula adalah kebiasaan. Contohnya sambutan ataupun peraturan. Contohnya sambutan sultan, seseorang tu menaiki tahta. So ada adat dia. Kemudian kita ada adat setempat pula, macam contohnya merisik, meminang, bertunang. Contohnya dalam budaya Melayu, lelaki tidak akan dipinang oleh perempuan. Itu melanggar peraturan adat. Tapi boleh je buat. Cumanya nanti orang kata lah. Kemudian kita ada kolonial. Kolonial ni pula semasa lepas kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan Inggeris. So dia ada 3 benda dalam ni. Tadi ada 2, ni ada 3. Okey? So etika. Etika ni adalah prinsip moral yang tadi kita bincangkan. Standard salah betul dia dalam masyarakat. Apa yang masyarakat terima. Tapi masyarakat barat, bukan masyarakat kita. Sebab tu bila penjajah barat datang, dia tengok sistem perhambaan, lepas tu dia marah. Dia kata, ini tak boleh diterima. Sebab tak boleh terima dalam masyarakat dia, tapi dia terima dalam masyarakat kita. Okey. Kemudian etos, ciri-ciri negara bangsa. Pembangunan bangsa. So contohnya Malaysia ni, etos nasional kita adalah rukun negara. Dia satu je. Macam mana ciri-ciri negara tu? Untuk menjadikan satu negara, apa yang kita perlukan? Okey, kemudian kita ada etiket. Etiket ni adat atau peraturan. Contohnya macam kalau kita pergi fine dining ataupun polis yang ada MES tu. MES tu adalah budaya barat. Kemudian pasca kolonial adalah campuran pra-kolonial, adab, adat, etiket, etos dan etika. So menjadi etika baru dalam sesuatu negara tu. Okey. Kemudian macam mana kita nak menghayati etika ni? Kita kena faham sejarah. Sejarah ni biasalah. Sejarah Malaysia lah. Sejarah Malaysia, penubuhan Malaysia. Nanti kita akan belajar dalam bab seterusnya macam mana, apa itu sejarah semua. Lepas tu struktur sosial. Kita ada hierarki sosial kan. Kita ada orang kelas atasan, kelas bawahan. Semua ni memainkan peranan untuk memahami etika. Kemudian kita ada biografi. Biografi ni macam biodata. Bila Malaysia dilahirkan, siapa yang form Malaysia ni. Kemudian kita ada peringkat. Peringkat ni individu, keluarga dan komuniti. Peringkat etika. Satu-satu etika tu macam mana dia diterima. Kalau dia kata satu individu terima, itu satu orang, belum tentu lagi satu keluarga boleh terima. Mungkin dalam keluarga tu ada seorang je yang boleh terima benda tu. Kemudian kalau satu keluarga terima, belum tentu lagi satu komuniti terima. Kalau satu komuniti terima, belum tentu lagi satu masyarakat akan terima. Okey? So kalau nak menjadi satu budaya global, dia mesti diterima oleh individu, oleh keluarga, komuniti dan masyarakat. Dia boleh jadi global. Okey? Contohnya macam budaya LGBT tu,
Di barat, kenapa dia diterima? Diterima oleh individu, oleh keluarga, oleh komuniti, oleh masyarakat, dan dicuba menjadi global lah. Tapi negara-negara Islam ke setengah-setengah negara konservatif tak seperti Islam pun, dia akan menolak budaya tu. Okay, so kita dah habis dah untuk satu topik hari ni. Ini simplification je. Kalau saya nak baca balik apa yang ada dalam tu, tak perlu. Ini yang penting. Ini perkara yang penting. So apa yang penting? Apa itu etika? Kepentingan etika. Acuan Malaysia yang ada 3 fasa tu, prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Kemudian kita ada cara menghayati dia dan peringkat-peringkat dia dihayati. So ada nota. Ini bab 1 dah habis. Kita akan masuk bab 2. Bab 2 pula kita akan belajar apa itu peradaban. Okey, peradaban dengan sejarah ni ada kaitan ke? Ada. Okey. Sejarah ni kita siasat dan kumpul data. Kumpul data mengenai apa? Mengenai budaya, mengenai apa yang berlaku, mengenai data-data yang mengenai sesuatu masyarakat tu. Jadi selalunya budaya dan perkara-perkara yang terjadilah. Okey. So bila kita kumpul benda-benda tu yang telah dikumpul, lepas tu kita akan dapat mengetahui mengenai peradaban. Jadi sebelum kita belajar mengenai sejarah, sebelum kita belajar mengenai peradaban, kita kena faham sejarah dulu, sebab itulah jalan dia untuk kita memahami. So hari kita belajar sejarah lah. Okey? So kita nak belajar daripada mula, sebab kita kena belajar pasal Malaysia. Sebab dia kita belajar etik Malaysia, etika Malaysia kan. Peradaban pun peradaban Melayu lah. So kita akan mula daripada zaman, mari kita tengok. Dalam nota tu banyak benda lah, tapi saya hanya highlight benda penting lah. Maksudnya kalau benda tu repetitif, dia redundant, dia tak perlu dah diulang-ulang, tak perlulah saya ulang lagi. Kata kita belajar dari lesson 1, tak payahlah kita belajar lagi, betul kan? Jadi so kita akan belajar perkembangan sejarah alam Melayu. Okey. So kita ada zaman prasejarah. Zaman prasejarah ni adalah zaman sebelum sejarah ditulis. So tak ada buku sejarah, tak ada cerita, tak ada hikayat. Okey, zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, macam mana kita tahu pasal zaman-zaman ni semua? Kalau dia tak ada ditulis, kita jumpa artifak. Artifak ni ahli arkeologi, dia sebahagian daripada ilmu sejarah juga. Dia pergi, dia cari, terpaksa buat digging, digging ataupun macam excavation, bahasa Melayu dia, kaji purba. So dia pergi buat kajian dan dia jumpa dan dia buat dia ada gunakan karbon dan dia boleh buat pentarihan dan dia tahu apa. So dia boleh bagi tahulah apa beza zaman ni dengan zaman ni. Mungkin alat batu zaman ni lebih lebih pada penggunaan alat batu zaman ni, lebih pada kecantikan, lebih rencam. Okey. Lepas tu kita ada zaman proto sejarah. Proto sejarah ni adalah zaman di mana in between, di antara zaman prasejarah di mana sejarah belum ditulis dan zaman pensejarahan di mana sejarah dah ditulis. Dia macam ni. Pasal dia mungkin tak ditulis. Dia tak tulis sendiri. Orang lain yang tulis. Contoh dia Kedah Tua sendiri mungkin tak tulis, tak ada buku sejarah. Tapi dalam buku sejarah Arab ke ada sebut pasal Kedah Tua. Itu proto sejarah. Zaman persejarahan, dia dah ada sejarah. Dia ditulis. Sejarah tak ada dokumen. Okey. Kemudian jadi dia bermula bila zaman apa beza zaman proto sejarah? Itulah zaman Kedah Tua, Gangga Negara, Citu. Dalam Gangga Negara tu ada disebut dalam buku sejarah Misal Melayu. Kemudian Kedah Tua ada disebut dalam Arab punya pelayar-pelayar Arab punya rekod yang dia cakap Kalahbar Kedah kan. Okey. Kemudian zaman persejarahan ni adalah zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian lepas tu kedatangan Portugis, kedatangan Belanda, kedatangan British. Lepas tu kita ada zaman sejarah moden. Ini kalau awak tengok dalam nota ada zaman sejarah moden ni merdeka lah. Sampai merdeka sampai sekitar tahun 70-an. Kita akan belajar sampai situ. Okey? So Melaka ni
Kita tak payah cerita lah hujung Melaka. Ada yang tak tahu ke Melaka ni dia dijumpai bila, siapa jumpa dia, tak kenal, ada tak kenal Parameswara, tak ada kan. So tak payah cerita lah benda tu semua orang tahu. Okay. Okay, kita nak fokus kita adalah Melaka ni setelah dia menjadi satu kesultanan yang dah menjadi entrepot, dia ni adalah pusat perdagangan. Okay, dia pusat perdagangan. Dia ada banyak pedagang daripada India, China, sebab dia adalah lokasi yang strategik di antara Kedah. Di antara India dan China. Jadi di lokasi yang strategik. Jadi pedagang datang, pedagang pun belajar membawa budaya dia, dan orang setempat pun belajar budaya pedagang. Okey. So kita akan masuk dalam pengaruh-pengaruh ni selepas ni pula. Budaya yang datang ke Melaka ni bukan je budaya setempat, maksudnya daripada Sumatera, daripada Palembang, daripada kerajaan Majapahit, semua ni adalah normal. Dia memang kita panggil budaya setempat yang lebih kurang lah, tapi dia ada juga mempengaruhi. Tapi kita nak fokus kita adalah kepada peradaban Asia, iaitu India, China dan kita panggil tamadun Asia tamadun Middle East ataupun Asia Tengah. Okay. So, daripada India ni skuru kedua Masih lagi dah ada dah. Dia sampai dah ke sini. Okay. Jadi dia berbentuk dia tak ada berbentuk penaklukan politik. Dia lebih pada Indianisasi ataupun proses pembawaan budaya. Kecuali pada satu masa tu Raja Rajendra Chola, kalau kita baca sejarah sejarah Melayu, tu Silana kata Rajendra Chola telah menyerang menyerang tanah Melayu ni lah. Okey. Jadi kita itu saja. Dia memang banyak kita ada dari segi budaya lah. Contohnya mata wang tu kita ambil daripada zaman Gupta. Gupta ni salah satu kerajaan di India. Okey. Kemudian seni bina, candi-candi. Lepas tu agama Hindu, agama Buddha. Even dari segi ketaatan kepada sultan yang tak berbelah bagi tu datang daripada konsep agama Hindu, iaitu Dewa Raja. Kemudian bila Islam sampai, kita tukarlah, asimilasi lah jadi konsep daulat dan dahaka. Asalnya daripada India. Okey. Kemudian kita ada pengaruh peradaban Cina Asia. Antara sumbangan tamadun Cina adalah sama juga budaya, ada segi raja, kan? Raja, how do I put this dari segi ni, pembesar-pembesar tu, sistem pembesar-pembesar tu diambil daripada Cina. Lepas tu Cina ni menaungi Melaka. Sebab Melaka dia takut dengan Majapahit. Jadi dia kena ada kerajaan lebih besar untuk menaungi dia. Kerajaan yang sangat besar, super power masa tu adalah Cina. Okey. Jadi apa pengaruh dia? Antara tu, lepas tu seni cipta seperti kertas, belerang, okey, bahan api. Kebanyakan dia datang dari Cina dan dia ambil lah, orang Melayu ambil teknologi tu. Okey. Kemudian Timur Tengah. Timur Tengah. So dia ada 3 ni kita belajar 3 dulu. Pengaruh dia kepada Melaka ni ada 3 dulu. India, China dan Timur Tengah. Okey. Dia datang dengan Islam. Islam ni asalnya dibawa oleh pedagang India juga. Dia macam buat orang kata membuka jalan lah. Jalan ni kemudian disempurnakan oleh pedagang Arab. Okey. Jadi dibawa ke tanah Arab daripada sekitar kurun ke-7 dah sampai dah, tapi dia tak secara intensif. Okey. Tahun 640 Masihi baru diintensif. Okey, iaitu kerajaan bukan tahun 640 Masihi, 1042 kerajaan Samudra Pasai di Indonesia sekarang. Okey, jadi ketika itu Melaka telah menerima Islam, kemudian
dan jadi tempat penyebaran agama Islam, terwujudnya sekolah-sekolah pondok, dan peradaban Melayu telah serap unsur Islam. Dia tak tolak juga unsur Hindu Buddha tu, dia cuma adjust. Sebab nature Islam, apa saja yang baik sebelum Islam akan kekal baik selepas Islam. Apa yang maksudnya tak bertentangan dengan ajaran Islam boleh dikekalkan. Okey. So, apa yang efek dia? Efek dia adalah dari segi perundangan, ekonomi, apa lagi? Sistem pemerintahan, pendidikan. Okey. So, impact dia besar kepada masyarakat sebab masyarakat berubah. Okey. So, dia bukan saja tukar ajaran agama, dia mengubah budaya. Maksudnya apa-apa unsur yang tak sesuai dengan Islam akan disesuaikan dengan Islam, akan diislamkan. Okey. So kita akan masuk. Jadi sampai sekarang proses yang telah maksudnya proses pertemuan ni telah tersulam. Maksudnya dia diikat yang elok lah. Maksudnya jadilah budaya Malaysia. Tapi ada lagi satu part yang kita akan belajar. So untuk finalize kan apa itu budaya Malaysia. Okey. Sebab budaya Malaysia ni dia terjadi daripada pertembungan pelbagai-bagai kaum. Okey. Seterusnya, budaya kedua, budaya yang terakhir yang ada impak kepada budaya tamadun Melayu ni adalah tamadun Barat. So, Portugis datang 1511, kemudian Belanda datang. So, dia ada mission Portugis. Mission Portugis ni apa? So, mission Portugis ni 3G, 3G. 4G internet kan? 3G. 3G apa? Gold, emas, gospel. Gospel ni adalah Bible, bawa agama, glory. Glory ni adalah kebanggaan. Okey. Kemudian bila British datang 1786, niat dia adalah untuk bawa apa? Niat dia hanya untuk bawa mission to civilize. Misi untuk mentamadunkan rakyat di tanah Melayu yang tidak ada tamadun mengikut pandangan British. Okey, kenapa dia tak tamadun? Tu perbincangan lain. Tapi ini mengikut pandangan British, kita kena sentuh sikit je. Okay. Jadi, British dia datang 1786 tu dia tak menjajah. Dia cuma duduk di 3 tempat lah untuk spesifiknya negeri-negeri selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dengan Singapura. Dia tidak ada cadangan untuk secara strategically untuk menjajah. Tapi kemudian terjadinya Perang Larut 1774, selepas dia tanda tangan perjanjian Bangkok, akhirnya dia start menjajah satu negeri habis semua. So dia ada negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Kesan dia apa dengan penjajahan ni? Kesan dia sistem residen, negeri-negeri selat seperti negeri tak bersekutu, negeri bersekutu semua tu. Kemudian dasar desentralisasi, dia tak centralize. Okey. Kemudian kita ada sistem pentadbiran Inggeris. So jadi ni semua akhirnya apa kesan dia? Kesan dia dia telah menolak dulu Islam ni jadi macam focus point lah. Maksudnya untuk pendidikan ke untuk apa ke semua dia akan berfokus pada Islam, even pentadbiran. Tapi sekarang ni Islam dah bukan lagi focus point lah. Dia menggunakan tamadun Barat. So dia menggunakan tamadun Barat lah untuk focus point dia. Tak semestinya agama, sebab British datang tu dia orang pun dah jadi sedikit liberal dan dah maksudnya terkeluar daripada landasan agama Kristian. Okey. Peradaban globalisasi. Semua macam mana berjadi peradaban globalisasi ni pula? Mari kita tengok. So sebab dunia sekarang tak ada sepadan. So apa budaya-budaya di barat boleh sampai ke Malaysia. Tapi globalisasi ni bermulanya awal lagi. Okey. So
sebabkan globalisasi, budaya barat yang bukan saja dibawa tapi dari luar juga masuk. Contohnya pemikiran sosial Aristotle, Plato, Sokrates ni apa pemikiran dia? Aristotle ni seorang ahli falsafah. Dia suka berlawan kerajaan. So dia berlawan kerajaan, lepas tu dia rasa dia best. So masuk orang bicarakan dia, dia tanyalah, kerajaan tanya, apa patutnya hukuman kamu ni? Dia cakap, patutnya sebab saya ni pandai sangat, patutnya korang semua bagi saya makan dan dengar lecture saya. So saya pandai sangat. Lepas tu akhirnya dia dihukum bunuh. Lepas tu dia ada seorang kawan ni nama, sekejap saya tengok, Krito dia kata, jomlah lari je kan. Jom lari daripada sini je dia. Lepas tu untuk supaya kau tak dibunuh kan. Tapi Aristotle kata tak boleh. Dia tak boleh sebabnya dia akan melawan kerajaan. Maksudnya dia akan untuk mengelak, walaupun tidak akan untuk bunuh dia tu, sebab dia bukanlah satu ancaman, dia cuma annoying je. Sebab dia kata kerajaan sepatutnya seorang raja, kerajaan ni patutnya kita buang, patutnya ada philosopher king. Philosopher king ni raja, maksudnya dia lah patutnya raja. Tapi walaupun dia boleh lari daripada penjara tu, walaupun hukuman dia tu tak adil, tapi tetap perbuatan lari daripada penjara tu adalah tidak beretika. Jadi dia tak boleh lari. Kenapa? Lawan undang-undang sama juga lawan negara. Lawan negara akan menyebabkan rakyat tak stabil ataupun berada dalam keadaan tak selamat. So, walaupun orang buat jahat kat kita tak boleh buat jahat balik kat orang tu, sebab itu benda yang salah. Itu Aristotle ajar. Okey. Jadi etika Asia ni dia banyak bergantung kepada agama lah, nak compare dengan etika barat. Okey, so kita akan belajar etika barat selepas Aristotle pula. Okey, selepas Aristotle, semua ni selepas zaman barat ni ada 3 fasa. Okey. Fasa purba, kerajaan Greek dan Rom. Lepas tu kejatuhan kerajaan Greek dan Rom. Berlakunya keadaan di mana ketika itu tersebarnya agama Kristian dan sebabkan pandangan dia agak konservatif dan dia telah menyebabkan zaman gelap di barat. Tak ada perkembangan ilmu. Okey. Kemudian dia ada fasa ketiga iaitu Renaissance, Enlightenment, maksudnya dia orang dah dapat balik. So ketika zaman gelap, ilmu di barat ni telah dia ilmu Sokrates ni semua, sebab dia orang ni tak menyembah Tuhan yang Maha Esa. Sokrates, Plato semua dia sembah gods, macam Apollo, kalau Greek god kan, macam Zeus, kalau Roman god. So jadi dia macam tak boleh lah, maksudnya akidah orang-orang Greek dan Rom ni menyalahi akidah ataupun fahaman ataupun pengajaran agama Kristian. Sebab agama Kristian pun tak boleh sembah selain pada Tuhan yang satu. Okey. So apa yang terjadi ialah padri-padri ni telah ban buku-buku diorang ni untuk mengelakkan orang-orang Kristian ketika itu rosak dia punya kefahaman dan akidah dia. Jadi buku-buku tu dibawa ke dunia Islam. Kat dunia Islam ni dia ilmu fiqh dia adjust sikit. Jadi contohnya buku tu dia tulis in the name of the god Zeus. Jadi bila translate to Arabic tukar dengan nama Allah. Jadi dia tak efek lah pada akidah bila baca. Okey, jadi ketika tu berlaku sesuatu yang kita panggil zaman gelap. Zaman gelap tu berlaku sesuatu yang kita panggil Crusade atau perang salib, di mana orang-orang Kristian ni datang menjajah Jerusalem. Jerusalem kita panggil sekarang Palestina. Jadi dia orang pun interact dengan orang Islam. Dia tak pegang je. Dia ada berbaik baik juga. Ada fasa dia berbaik baik. Interact dengan orang Islam, dia berlakulah pertukaran ilmu tu. Ilmu tu dibawa balik ke Eropah. Dia pun dah belajar dan metod-metod untuk tidak buat ilmu tu haram. Jadi berlakulah Enlightenment. Enlightenment ni bila berlaku, gereja ni reformasi. Gereja daripada Katolik, gereja ni berpisah jadi dua. Okey, sebab dia dah sikit dia lawan gereja. Sebab ketika itu gereja pun jual
surat apa, letters of indulgences, surat pengampunan dosa. Jadi dia pisah dua. Okey, berpisah dua. Bila pisah dua, jadi Protestan sebab dia protes, dan dia ada lagi satu iaitu Katolik. Sebenarnya ada tiga lagi satu iaitu Orthodox kan. So bila dia mula pisah ke agama, Protestan yang mulalah memisah ke agama. Asalnya yang pisah ke agama ni daripada politik adalah King Henry VIII, sebab dia nak cerai bini dia tak boleh. Dia nak kahwin, dia kahwin cerai. Dalam agama Kristian tak boleh kahwin cerai. Jadi dia lantik diri dia sendiri menjadi ketua gereja. Sebab tu kita ada lagi satu gereja iaitu Anglican. So jadi pemisahan agama di politik, berlakulah revolusi Perancis. Revolusi Perancis ni bukan sebab ni je lah, sebab rakyat dia menderita ketika tu ada punca dia tak cukup makan, ekonomi. Dia ada kebuluran sebab orang Perancis dia tak nak makan kentang, potato. Kentang dia tak nak makan sebab kentang tu dia tumbuh bawah tanah kan, kentang. So dia rasa kotor. Jadi ketika tu macam dia nak tuaian gandum tak cukup. Tuaian gandum tak cukup, jadi tak cukup tepung. Bila tak cukup tepung, tak boleh nak makan. Dan raja dia hidup berpoya-poya. Jadi orang marah-marah, serang-serang istana. Permaisuri dia, Marie Antoinette cakap, kenapa dia orang ni marah-marah ni? Apa hal ni? Kan? Asyik cakap, kenapa nak marah-marah? Sebab tak ada roti tuanku. Dan yang jawab. Lepas tu jawab apa tau? Dan makanlah kek. Sebab dia raja, dia tak tahu yang nak buat kek tu pun nak kena pakai tepung. So apabila berlaku French Revolution, dia bunuh raja dia. Okey. So dia buat liberty, kebebasan, equality, sama rata, dan fraternity. Kita adalah brotherhood. Fraternity ni adalah sifat brotherhood lah. Brotherhood sebenarnya apa? Kesatuan. Dan pemisahan agama dari politik. Okey. Kemudian dia ada revolusi industri. Okey, mula-mula dia revolusi pertanian dulu. Pertanian menjadi maju, dia ada alat-alat apa semua. Lepas tu bila dia ada lebihan pendapatan tu, bila dia boleh dia revolusi pertanian, dia boleh hasilkan banyak hasil pertanian dan dia boleh jual. Dan daripada sara diri dia jadi pertanian yang maksudnya berbentuk perniagaan. Jadi bila dia ada duit daripada situ, dia boleh buat industri, buat kilang apa semua, proses benda-benda tu. Kemudian dia mula ada revolusi industri pula. Bila revolusi industri ni, dia maksudnya masyarakat ni dia berubah daripada masyarakat yang petani, agriculture, kepada masyarakat yang yang lebih pada fokus pada industri dari segi ekonomi. Ini dari segi ekonomi. Kemudian dia ada komunikasi dan pengangkutan, maksudnya dia steam engine, dia buat engine steam tu, so perjalanan dia lebih laju. Lepas tu komunikasi ni telegraf. Bukan telefon dan telegraf. So dua telefon dan telegraf ni membuat komunikasi laju. So mulalah mesyenta ni macam apa kita panggil menjual. So semua ni kapitalis lah, maksudnya semua benda boleh buat untung. So mulalah dunia globalisasi. Ni ketika kurun ke-18 macam tu. Okey, kita akan sambung. Ke-18 ni British datang. British datang kurun ke-18. Kena faham kalau kurun ke-18 tahun dia 17 berapa-berapa macam tu. Kalau kurun ke-19 tahun dia 18 berapa-berapa macam tu. Dia tambah satu. Okey? Jadi dia bawa 3 perkara. Dengan budaya baru ni, budaya industri ni, dia buat 3. Materialisme, kepentingan barang. Itulah orang beratur panjang-panjang kita tengok tu kan. Nak tengok apa? Nak beli apa? Nak beli iPhone. Ataupun macam dia lebih material. Semua benda material fizikal boleh pegang. Positivisme ni pula benda yang kita tak nampak, tak wujud. Tuhan boleh nampak, boleh pegang, boleh rasa, boleh tengok, boleh dengar. Tak boleh tak wujud. Macam itulah, itu budaya dia. Okey. Kemudian individualisme, maksudnya
the rush untuk menjadi kaya dan self-reliant. Maksudnya kau dah kaya ke duit banyak, tak kisah cara apa pun, Makau scam pun boleh. So, kemudian so barulah kita boleh jadi bila dah kaya, kita boleh buat apa kita suka. Itulah contoh berjaya. Okey. Itu yang kat dalam, kita tengok dalam Facebook, orang menunjuk aku kaya, bisnes juta-juta, kan? Punya money laundering. Okey. Lepas tu, so nak budaya Melayu Malaysia ni ataupun etika Malaysia ni, conclusion dia pada lebar cerita dia tadi ni, dia adalah lapisan. Maksudnya daripada zaman prasejarah, proto-sejarah, zaman Melaka ni betul-betul Melaka. Lepas tu Portugis, Melaka, Cina, India, Arab, okey, Portugis. Lepas tu Dutch, Belanda. Lepas tu Inggeris. Lepas tu bawa pula positisme, apa semua, globalisasi. Inilah etika baru. Okey, macam ni. Sebab tadi kita nak faham kan, apa tu peradaban kan? Peradaban kita adalah daripada kesan daripada semua ni jadi peradaban kita. Kesan daripada Melaka semua tu sampai Inggeris datang, sampai tadi yang saya ajar materialisme apa semua isma ni. Lepas tu barulah kita jadi satu peradaban. Berlapis-lapis. Lepas tu dia jadi sangat rencam dia macam complicated sangat. Lepas tu daripada situlah kita formulate etika kita sendiri. Yang tu bab 3. Minggu depan kita akan belajar. Okay? Thank you. See you next week. Bye.